Dato Iskandar masuk ke restoran itu bersama 3 rakan kongsinya, memilih meja paling tengah, dan membuat pesanan dalam bahasa Jerman dengan suara yang cukup kuat, sehingga kedengaran seperti satu ejekan. Beliau mengharapkan kekeliruan, rasa malu, atau mungkin air mata daripada pelayan itu. Namun, Sofia hanya mencatat pesanan dengan tenang, mengulangi semula pesanan tersebut dalam bahasa Melayu untuk pengesahan, lalu beredar. Ahli perniagaan itu berkerut dahi. Sesuatu tidak berlaku seperti yang beliau jangkakan. Restoran itu berada pada kemuncak waktu sibuk. Meja-meja penuh, bunyi perbualan bercampur dengan dentingan sudu dan pinggan. Sofia sangat mengenali rentak itu. Sudah 6 bulan dia bekerja di situ, melayani pelanggan, membawa dulang, dan tersenyum walaupun hatinya tidak terasa ingin melakukannya. Apabila ketiga-tiga lelaki itu masuk, Sofia sedang melayani sebuah keluarga di meja sudut. Dia perasan sut mahal mereka, jam tangan berat di pergelangan tangan, dan postur orang yang sudah terbiasa dilayani. Lelaki di depan sekali mempunyai rambut beruban yang disisir rapi, bahu lebar, dan gaya memenuhi ruang yang hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai banyak uang. Lelaki itu memerhati sekeliling dewan makan, seolah-olah sedang menilai sama ada tempat itu layak untuk kehadirannya. Dia memilih meja di tengah, yang paling jelas dilihat. Itu bukan satu kebetulan. Sofia selesai mencatat pesanan keluarga tadi, singgah di dapur untuk menghantar pesanan, dan berjalan menuju ke meja bertiga itu. Dia bersedia untuk layanan standar. "Selamat malam, ini menunya." Dah sedia untuk memesan, namun apabila dia menghampiri, dia menyadari sesuatu yang berbeza. Ketiga-tiga mereka memerhatikannya. Bukan seperti pelanggan memerhati pelayan, tetapi seperti seseorang yang memerhati sesuatu yang akan dijadikan hiburan. "Selamat malam," katanya sambil membuka buku nota. "Tuan-tuan sudah memilih atau perlukan lebih masa?" Dato Iskandar memiringkan kepalanya ke tepi dan tersenyum. Itu adalah senyuman yang Sofia sangat kenali, jenis senyuman yang datang sebelum sesuatu yang buruk berlaku. "Kami perlukan masa," katanya dalam bahasa Jerman, perlahan, memandang tepat ke arah Sofia. "Tetapi saya ragu kualiti di sini dapat memenuhi piawaian kami." 2 lelaki di sebelahnya ketawa. Salah seorang daripada mereka, yang berkacamata dan bertali leher biru, menambah juga dalam bahasa Jerman. "Sekurang-kurangnya ia murah, bukan?" Sofia tidak berkedip, tidak mengubah ekspresi wajahnya, hanya memegang buku nota terbuka dan menunggu seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa selain bunyi bising biasa. Iskandar terus memandangnya, menunggu Sofia meminta dia mengulangi kata-katanya, menunggu wajah pelayan itu menjadi merah, menunggu dia menunjukkan bahwa dia buntu. Tetapi Sofia memahami setiap patah perkataan yang diucapkan. Dia telah bekerja selama 4 tahun menyambut tetamu dari seluruh dunia. Dia belajar bahasa Jerman melalui perbualan dengan pelancong Jerman di kaunter sebuah hotel mewah. Dia belajar bahasa Inggris daripada pelancong Amerika yang merungut tentang tempahan. Prancis daripada pasangan yang sedang berbulan madu. Itali daripada keluarga yang riuh rendah. Bahasa Spanyol pula terasa hampir semula jadi baginya. Bahasa Jepun dipelajari sedikit demi sedikit. Bahasa Mandarin asas juga dikuasainya. Dia faham segalanya, tetapi dia tidak akan memberi mereka kepuasan untuk mengetahuinya. Belum lagi, masalahnya bukan pada tempat itu, ia sentiasa perkara yang sama. Tiada siapa yang percaya kepadanya. "Saya berikan beberapa menit lagi kalau begitu," katanya dalam bahasa Melayu dengan suara tenang dan sopan yang digunakannya kepada semua pelanggan. "Apabila tuan-tuan sudah bersedia, panggil sahaja saya." Dia berpaling dan pergi. Iskandar memerhatikannya beredar, berkerut dahi, lalu memandang rakan-rakannya. Dia langsung tidak berkedip, bisiknya, masih dalam bahasa Jerman. Lelaki berkacamata itu menjungkit bahu. Mungkin dia sudah biasa diabaikan. 5 menit kemudian, Sofia kembali ke meja. Kali ini dengan buku nota sudah terbuka, pen di tangan, dan postur profesional. Tuan-tuan sudah membuat keputusan. Iskandar menyandarkan siku di atas meja dan condong ke hadapan. "Adakah korang ada sesuatu yang elok di sini?" Tanyanya dalam bahasa Jerman, sangat perlahan, seolah-olah mengeja setiap huruf. Sofia mencatat sesuatu di buku nota, tanpa memandangnya, mengekalkan wajah neutral. "Apa pendapat kau?" Iskandar bertanya kepada lelaki di sebelahnya dalam bahasa Jerman. "Mereka sekurang-kurangnya mesti ada satu hidangan yang boleh dimakan di tempat ini." "Sukar untuk percaya," jawab yang lain dalam bahasa Jerman, ketawa kecil. Sofia selesai mencoret sesuatu di buku nota dan mengangkat wajahnya. "Bolehkah saya cadangkan stik filet dengan sos lada hitam premium?" Itu yang paling kerap dipesan. Suaranya kekal teguh, profesional,
seolah-olah tiada apa yang berlaku. Iskandar memesan stik tersebut. Dua yang lain juga memesan perkara yang sama. Sofia mencatat segalanya, mengesahkan minuman, berterima kasih, dan berpaling semula. Sambil dia berjalan pergi, dia mendengar Iskandar bercakap lebih kuat dalam bahasa Jerman. Orang macam ni takkan kemana, tak pernah pun berusaha untuk faham dunia luar. Sofia menggenggam buku notanya dengan lebih kuat, tetapi tidak berhenti, tidak berpaling, tidak menunjukkan sebarang tanda. Dia menghantar pesanan ke dapur, melayani dua meja lain, menghantar bil kepada pasangan di sudut. Dia bekerja seperti biasa, dengan cekap, dengan penuh tertib, tetapi di dalam hatinya, sesuatu sedang mendidih. 20 menit kemudian, dia membawa hidangan, meletakkan setiap satu di hadapan pelanggan dengan berhati-hati, tanpa menumpahkan apa-apa. "Selamat menjamu selera," katanya. Dia hampir beredar apabila Iskandar memanggilnya semula. "Ci." Lelaki itu tidak menggunakan namanya, walaupun tanda nama Sofia terpampang jelas. "Bawa lagi satu botol air, dan pastikan ia sejuk kali ini." Air yang ada di meja masih separuh penuh dan memang sejuk. Sofia mengangguk. "Baik, Tuan," dan pergi mengambilnya. Apabila dia kembali dengan botol itu, Iskandar sedang bercakap dengan rakannya tentang urusan perniagaan, bertukar-tukar antara bahasa Melayu dan Inggris. Lelaki itu mengambil botol dari tangan Sofia tanpa memandang, tanpa berterima kasih, dan meneruskan perbualan seolah-olah Sofia tidak wujud. Sofia berdiri di situ selama 2 saat, 3 saat, menunggu apa sahaja ucapan terima kasih, anggukan, atau sebarang isyarat kecil pengiktirafan. Tiada apa-apa. Dia berpaling dan pergi. Tetapi kali ini, apabila dia melewati dapur, ketua pelayan, Encik Mansur, menariknya ke tepi. "Sofia, awak oke?" tanyanya perlahan. "Meja tu buat masalah ke?" Sofia menarik nafas panjang. "Tak, semuanya oke." "Betul ke?" Sebab lelaki itu nampak biadab. "Ini lumrah kerja, Encik Mansur. Saya tahu macam mana nak kendalikan." Dia memaksa satu senyuman kecil. "Saya dah pernah nampak yang lebih teruk, dan itu benar." Dia sudah melihat yang lebih teruk, namun itu tidak menjadikannya lebih mudah. Shift diteruskan. Iskandar dan rakan-rakannya selesai makan, memesan pencuci mulut, dan minum kopi. Sepanjang masa itu, mereka terus membuat komen dalam bahasa Jerman tentang tempat itu, tentang makanan, dan tentang tahap orang yang bekerja di tempat seperti itu. Sofia mendengar segalanya, menyemat setiap perkataan dalam ingatannya, tetapi mengekalkan wajah tanpa emosi. Apabila mereka akhirnya meminta bil, Iskandar menyerahkan kad kredit tanpa memandangnya. Sofia membawa mesin kad. Iskandar mengimbas kad, menandatangani resit, dan tidak meninggalkan sebarang tip. Kemudian dia bangun, membetulkan kodnya, dan memandang Sofia buat kali pertama dengan perhatian sebenar. "Terima kasih," katanya dalam bahasa Melayu. Namun nadanya penuh merendah-rendahkan, seolah-olah dia sedang melakukan satu ihsan. "Awak dah cuba yang terbaik." Ketiga-tiga mereka keluar sambil ketawa. Sofia berdiri kaku di sebelah meja kosong, memegang dulang dengan pinggan kotor. Tangannya menggigil sedikit, bukan kerana takut, tetapi kerana kemarahan yang dipendam. Encik Mansur muncul di sebelahnya. "Sombong betul, tapi orang macam tu selalunya akan datang balik." Sofia memandang ke arah dapur. Bila dia datang balik nanti, semuanya akan berbeza. Sesuatu telah berubah. Iskandar telah melampaui batas, dan Sofia sudah bersedia untuk bertindak. Sofia pulang ke rumah malam itu dengan badan yang letih dan kepala yang berat. Pangsa purinya kecil, hanya satu bilik di bangunan lama di kawasan pinggir bandar. Sewa tertunggak lagi. Bil elektrik sudah sampai tarikh akhir. Peti sejuk hanya ada barang asas. Dia mencampakkan bagnya ke sofa dan terus mandi. Di bawah pancuran, dia membiarkan air hangat mengalir dan akhirnya membiarkan bahunya berehat. Dia memejamkan mata dan kembali ke 4 tahun yang lalu ketika keadaan berbeza. Hotel Sri Vista terletak di kawasan pelancongan bandaraya. 5 bintang, lobi marmar, tetamu dari seluruh pelosok dunia. Sofia bermula di sana pada usia 22 tahun sebagai petugas kaunter depan. Dia tidak tahu banyak bahasa semasa mula masuk. Hanya bahasa Melayu dan bahasa Inggris sekolah yang tidak seberapa. Tetapi hotel itu tidak pernah berhenti menerima tetamu. Pelancong Jerman datang meminta maklumat tentang lawatan. Orang Perancis merungut tentang pendingin hawa. Orang Itali ingin tahu di mana makanan sedap. Orang Amerika bertanya tentang segalanya. Dan Sofia sentiasa berada di kaunter. Tidak boleh berkata, "Saya tidak tahu," atau "Saya tidak faham." Jadi dia mula belajar dengan cara yang paling sukar, cara sebenar. Dia mencatat frasa yang didengarnya, bertanya kepada tetamu bagaimana menyebut ini atau itu.
Dia memuat turun aplikasi di telepon dan belajar semasa waktu rehat tengah hari, menonton video YouTube pada waktu subuh. Dia banyak melakukan kesilapan, mencampur-adukan perkataan, tetapi terus mencuba. 2 tahun kemudian, dia fasih berbahasa Inggris, Jerman fungsian, Perancis asas, dan Itali mula dikuasai. Bahasa Spanyol terasa mudah karena strukturnya. Bahasa Jepun dipelajari daripada sepasang warga emas yang tinggal selama 3 minggu di hotel dan mempunyai kesabaran untuk mengajarnya. Mandarin adalah yang paling sukar, tetapi dia boleh menguruskannya. Dan yang paling penting, tiada siapa di sana tahu rahasianya. Pengurus sangat menyukainya. Sofia selesaikan semuanya, kata mereka. Hantarlah mana-mana tetamu asing kepadanya. Dan mereka benar-benar menghantarnya. Dia menjadi rujukan semua orang apabila ada masalah dengan warga asing. Namun hotel itu ditutup. Krisis keuangan. Hutang terkumpul. Suatu pagi, semua kaki tangan dipanggil dan diberitahu berita buruk itu. 30 hari untuk menamatkan operasi. Selepas itu, masing-masing bawa diri. Persoalan itu kembali. Adakah dia akan dilihat semula atau kembali menjadi halimunan? Sofia mencari kerja di hotel lain, menghantar resume ke berpuluh-puluh tempat. Tetapi bandar itu mempunyai sedikit hotel besar dan semuanya sudah mempunyai kaki tangan penuh. Jawabannya sentiasa sama. Kami akan simpan resume Anda. Jika ada kekosongan, kami akan hubungi. Bulan berlalu. Wang simpanan habis. Sewa tertunggak. Bil elektrik dipotong 2 kali. Sofia memerlukan apa sahaja pekerjaan yang boleh membayar bil. Itulah masanya dia melihat iklan di restoran tersebut. Dikehendaki pelayan. Pengalaman tidak diperlukan. Hadir sendiri. Dia pergi pada hari yang sama. Pengurusnya, Encik Mansur, memandangnya dan bertanya jika dia mempunyai pengalaman melayani pelanggan. Sofia menjawab ya. Dia diambil bekerja serta-merta. Sofia telah menjadi pakar dalam menelan harga diri. Mansur tidak bertanya tentang bahasa, tidak bertanya tentang hotel, tidak bertanya apa-apa selain perkara asas. Dan Sofia tidak menceritakannya kerana dia tahu ia tidak akan membawa perbezaan. Tiada sesiapa yang bercakap bahasa Jerman atau Perancis di restoran itu. Tiada siapa perlukan terjemahan. Pelanggannya adalah penduduk tempatan, orang biasa yang memesan nasi campur dan membayar tunai. Dia hanyalah seorang lagi pelayan, dan itu tidak mengapa, sekurang-kurangnya bil dapat dibayar. Namun malam itu, selepas 6 bulan melayani meja tanpa menggunakan apa-apa yang telah dipelajarinya, Dato' Iskandar telah masuk dan memutuskan bahawa dia adalah halimunan, bodoh, dan tidak faham apa-apa. Dan itu menyakitkan dalam cara yang Sofia tidak jangkakan. Dia keluar dari bilik mandi, melilit tuala, dan duduk di tepi katil. Dia mengambil teleponnya, membuka aplikasi bahasa Jerman yang masih terpasang. Sudah berbulan-bulan dia tidak menggunakannya. Skrin menunjukkan, urutan 214 hari tamat, tahap B2. Dia menutup aplikasi, dan berbaring, merenung siling. Iskandar fikir dia tidak faham, bahwa dia hanyalah pelayan yang tidak tahu apa-apa selain mencatat pesanan. Lelaki itu telah mentertawakannya, menjadikannya bahan jenaka, melayannya seolah-olah dia lebih rendah. Tetapi Sofia memilih untuk tidak bertindak balas bukan kerana takut, bukan kerana lemah, tetapi kerana dia tahu mendedahkan apa yang dia tahu pada saat itu tidak akan mengubah apa-apa. Ia hanya akan menjadi kejutan seketika, dan kemudian tiada apa-apa. Iskandar akan terus menjadi dirinya, dan Sofia akan terus menjadi pelayan. Namun sesuatu dalam dirinya telah terjaga, sesuatu yang telah tidur selama 6 bulan keinginan untuk dilihat, untuk diiktiraf, untuk menggunakan apa yang telah dipelajarinya dengan penuh usaha. Dia mengambil teleponnya semula dan mencari di pelayar. Kekosongan penterjemah, perkhidmatan pelanggan dwibahasa. Tiada apa yang baru, syarikat yang sama, syarat yang sama, pengalaman minimum 5 tahun, ijazah dalam bidang bahasa, kesediaan untuk melancong. Sofia tidak mempunyai ijazah. Dia belajar semuanya sendiri, secara praktikal, di counter, melalui kesilapan. Tetapi itu tidak dikira oleh sesiapa pun. Dia menutup pelayar dan mencampakkan telefon ke katil. Esok adalah hari lain, shift lain, meja lain, pelanggan lain. Dan mungkin, hanya mungkin Iskandar akan kembali, kerana orang seperti dia sentiasa kembali. Mereka suka mempunyai penonton, mereka suka merasa lebih tinggi. Dan jika dia kembali, Sofia akan bersedia. Dia belum tahu apa yang akan dilakukan, tetapi dia tahu dia tidak akan membiarkannya berlalu begitu sahaja lagi. Dia menutup lampu dan memejamkan mata. Keletihan badannya menjerit, tetapi mindanya ligat berfikir dan merancang. Dan buat kali pertama dalam 6 bulan,
Sofia tidur dengan sesuatu yang lebih daripada sekadar kebimbangan di kepalanya. 3 hari kemudian, Dato' Iskandar kembali ke restoran. Ia hari Kamis, waktu makan tengah hari. Restoran penuh lagi. Sofia sedang mengimbangi 2 pinggan makanan apabila dia melihat pintu terbuka. Dato' Iskandar masuk sendirian kali ini. Sut biru gelap, beg kulit di tangan, telepon melekat di telinga. Beliau bercakap kuat, menggerakkan tangan, memenuhi ruang seperti biasa. Jantung Sofia berdegup kencang, tetapi dia tidak berhenti. Dia selesai melayani meja, mengutip pinggan kosong dari meja lain, dan kembali ke kaunter. Encik Mansur sedang menyusun pesanan. Lelaki itu datang balik, katanya perlahan, menunjuk secara sulit ke arah Iskandar, yang biadab hari itu. Awak nak saya suruh orang lain ambil pesanan dia? Sofia menarik nafas panjang. Tak apa, saya uruskan. Mansur berkerut dahi. Awak pasti? Pasti. Dia mengambil buku nota, membetulkan uniformnya, dan berjalan ke meja yang dipilih Iskandar, meja yang sama di tengah. Tentu sekali. Lelaki itu masih ditelepon apabila Sofia sampai. Dia membuat isyarat besar dengan tangannya yang bebas, bercakap dalam bahasa Inggris dengan seseorang di talian. Yes, I understand the concern, but we need to close this deal by Friday, katanya dengan tidak sabar. No, that's not acceptable. Push them harder. Sofia berdiri di situ menunggu. 10 saat, 20, 30. Iskandar tidak memandangnya sekalipun. Akhirnya dia mematikan telepon dan mencampakkan peranti itu ke atas meja dengan kuat. Kemudian dia mengangkat muka, melihat Sofia, dan membuat muka seolah-olah dia baru teringat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ah, awak lagi, katanya, tanpa salam, tanpa budi bahasa. Bawa menu. Sofia membuka buku notanya. Tuan sudah kenal dengan menu kami. Tuan mau saya cadangkan sesuatu atau mahu memilih sendiri? Iskandar memandangnya dengan lebih teliti kali ini, seolah-olah coba memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Awak ada ingatan yang kuat ya? Ingat pelanggan? Saya ingat pelanggan yang datang kembali. Lelaki itu tersenyum. Itu bukan senyuman yang mesra. Baiklah, kalau begitu awak dah tahu saya tak terima makanan yang suam atau layanan yang lembab. Dia bercakap dengan sangat perlahan, seolah-olah sedang menerangkan kepada seorang kanak-kanak. Faham? Faham tuan. Bagus. Iskandar membuka bagnya, mengeluarkan beberapa dokumen, dan mula membaca. Bawa saya stik filet masak penuh, nasi, kentang goreng, dan air gas. Cepat. Sofia mencatat segalanya. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Lelaki itu tidak memandangnya pun. Sudah mula membaca dokumen, langsung tidak mempedulikan sekeliling. Sofia berpaling untuk beredar, tetapi sebelum dia melangkah, dia mendengar suara lelaki itu lagi. Kali ini dalam bahasa Jerman. Tempat ini tetap menyedihkan, katanya. Bukan kepada sesiapa, hanya bercakap sendirian, tetapi cukup kuat untuk didengari. Tapi sekurang-kurangnya makanan dia murah. Sofia berhenti, dia merasakan darah menyerbu ke wajahnya. Tangannya menggenggam buku nota. Dia boleh berpaling, boleh menjawab, boleh menunjukkan bahwa dia faham setiap perkataan, tetapi dia tidak berpaling. Dia menarik nafas panjang, mengira hingga 3, dan meneruskan langkah. Dia menghantar pesanan ke dapur, melayani 2 meja lain, menghantar minuman, mengutip pinggan, bekerja secara otomatik, tetapi dengan minda yang ligat. Iskandar kembali, dan dia datang sendirian, tanpa penonton, tanpa rakan sekerja untuk dikagumi. Itu mengubah segalanya. 15 menit kemudian, Sofia membawa hidangan, meletakkannya di atas meja dengan teliti. Selamat menjamu selera. Iskandar memotong sepotong daging, merasainya, dan membuat muka tidak puas hati. Ini kering, katanya, menolak pinggan itu. Saya minta masak penuh, bukan hangus. Sofia memandang pinggan itu. Stik itu sempurna. Tuan mahu saya minta dapur buat semula? Tanyanya, mengekalkan suara yang tenang. Tak payah, saya tak ada masa nak tunggu lagi. Dia memotong sepotong lagi, mengunyah dengan malas dan menyambung. Tapi lain kali, beri perhatian pada apa yang saya minta. Baik tuan. Iskandar mengangkat matanya. Awak ni memang jenis yang lurus bendul ke? Tanyanya, memiringkan kepala. Atau memang dengan saya saja? Sofia merasakan dadanya sesak, tetapi dia mengekalkan wajah neutral. Saya tidak faham soalan tuan. Lupakan sajalah. Dia membuat isyarat menghalau dengan tangannya, seolah-olah Sofia adalah seekor serangga yang menjengkelkan. Pergi saja. Sofia berpaling, tetapi kali ini lelaki itu memanggil lagi dalam bahasa Jerman. Orang macam ni takkan capai apa-apa dalam hidup, katanya sambil memotong daging lagi, terperangkap di tempat yang sama selamanya. Sofia berhenti di tengah jalan. Kata-kata itu memukulnya seperti satu tumbukan, bukan kerana kekejamannya, tetapi kerana kebenarannya.
Karena sebahagian daripada dirinya takut jika itu benar, bahwa dia benar-benar akan terperangkap di sana, melayani meja, halimunan, dan dilupakan. Dia berpaling perlahan-lahan. Iskandar terus makan tanpa mempedulikannya, seolah-olah dia sudah pergi. Dan ketika itulah Sofia membuat keputusan. Dia berjalan kembali ke meja, berdiri di sebelah lelaki itu menunggu. Iskandar menyadari kehadirannya dan mengangkat muka dengan marah. Apalagi sekarang. Sofia memegang buku nota dengan kedua-dua belah tangan, menarik nafas panjang, dan berkata dalam bahasa Jerman dengan sebutan yang sempurna yang telah dipraktikkannya beratus-ratus kali. Stik itu dimasak mengikut tahap yang Tuan minta. Garpu Iskandar terhenti di udara. Dia berkedip sekali, dua kali, seolah-olah otaknya sedang cuba memproses apa yang baru didengarinya. Apa awak kata? Tanyanya dalam bahasa Melayu. Suaranya lebih rendah dan penuh curiga. Sofia mengulangi semula, masih dalam bahasa Jerman, tanpa terburu-buru, tanpa marah, hanya dengan kejelasan. Stik itu tepat pada tahapnya, masak penuh, seperti yang Tuan minta. Iskandar melepaskan garpu, menyandarkan belakangnya ke kerusi, memandang Sofia seolah-olah melihatnya buat kali pertama. Awak cakap bahasa Jerman? Ya. Sejak bila? Sejak saya belajar. Lelaki itu ketawa pendek, tanpa rasa lucu. Jadi awak faham segalanya yang saya cakap sejak beberapa hari lepas? Ya. Wajah Iskandar menjadi merah. Bukan kerana malu, tetapi kerana marah. Dan kenapa awak tak cakap apa-apa sebelum ni? Sofia mengekalkan pandangan yang teguh, sebab Tuan tidak bertanya. Iskandar hanya mewakili wajah kepada masalah itu. Masalahnya lebih besar, lebih lama, dan lebih mendalam. Keadaan menjadi sunyi. Restoran itu tetap bising di sekeliling, tetapi di meja Iskandar, udara terasa berat. Dia condong ke hadapan, meletakkan siku di atas meja, dan tersenyum. Tetapi itu bukan senyuman mesra. Itu adalah senyuman seseorang yang baru sahaja menerima cabaran. Menarik, katanya, kembali ke bahasa Jerman. Jadi, pelayan ini ada helah tersembunyi. Sofia menjawab juga dalam bahasa Jerman. Ia bukan helah, ia adalah kemahiran. Iskandar ketawa lagi. Kemahiran. Dia mengulangi perkataan itu seolah-olah ia lucu. Dan berapa banyak bahasa awak cakap? 7. Ketawa itu mati. Iskandar tergamam, memproses maklumat itu. 7. Meja sebelah menjadi sunyi. Encik Mansur dari jauh terhenti dengan dulang di tangan. Seluruh restoran seolah-olah menyadari sesuatu sedang berlaku. Bahasa apa? Bahasa Melayu, Inggris, Jerman, Perancis, Itali, Spanyol, dan Jepun. Mandarin asas juga, tetapi saya tidak mengiranya sebagai fasih. Iskandar terdiam seketika, kemudian mengambil gelas air, minum, dan meletakkannya kembali perlahan-lahan. Awak menipu? Tidak. Buktikan. Sofia boleh saja merasa tersinggung, boleh saja berpaling pergi, tetapi dia tidak melakukannya kerana dia tahu inilah masanya, peluang untuk menunjukkan bahwa dia lebih daripada apa yang dibayangkan lelaki itu. Tuan mahu saya buktikan macam mana? Tanyanya masih dalam bahasa Jerman. Iskandar mengambil teleponnya, menaip sesuatu dengan pantas, dan menghalakan skrin kepadanya. Ia adalah ayat dalam bahasa Perancis. Bakani, Sofia membacanya dengan lantang dalam bahasa Perancis. Sempurna. Iskandar menaip perkara lain. Bahasa Itali. Sofia baca. Beliau mencuba bahasa Jepun. Sofia baca juga. Dengan setiap bahasa, wajah Iskandar menjadi lebih tegang, seolah-olah menyadari dia telah melakukan kesilapan besar. Akhirnya, dia meletakkan telepon di atas meja dan memandang Sofia dengan ekspresi yang sukar ditafsirkan marah, terkejut, hormat. Macam mana seorang pelayan boleh cakap 7 bahasa? Tanyanya, kali ini dalam bahasa Melayu. Saya bukan pelayan sebelum ini, jawab Sofia. Juga dalam bahasa Melayu. Saya bekerja di hotel, saya belajar kerana keperluan, dan saya di sini juga kerana keperluan. Iskandar terdiam, memandang pinggan makanannya, dokumen yang bersepah di meja, dan kembali memandang Sofia. Awak membazir di sini, katanya perlahan. Sofia tidak menjawab. Berapa awak dapat sebulan di tempat ni? Itu bukan urusan tuan. Iskandar tersenyum. Kali ini senyumannya berbeza. Ia bukan lagi memperkecilkan, ia benar-benar ikhlas. Awak betul, itu bukan urusan saya. Beliau mengambil kain lap, mengelap mulutnya, dan bangun. Bawa bil. Sofia pergi mengambilnya. Apabila dia kembali, Iskandar membayar dengan tunai, dan buat kali pertama meninggalkan tip yang sangat murah hati. Sebelum keluar, dia berhenti di sebelah Sofia. Awak patut cari kerja yang lebih baik, katanya. Seseorang dengan bakat awak tak patut melayani meja. Lalu dia pergi. Sofia berdiri kaku, memegang wang itu,
merasakan jantungnya berdegup laju karena sesuatu telah berubah. Iskandar telah benar-benar melihatnya. Dan buat kali pertama dalam beberapa bulan, Sofia merasakan mungkin, hanya mungkin, ini bukanlah akhir ceritanya. Itu bukan satu kemenangan, ia hanyalah permulaan kepada ujian yang lain. Tetapi apa yang dia tidak tahu adalah Dato' Iskandar sedang bersedia untuk melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. 2 hari kemudian, Encik Mansur memanggil Sofia ke store. Lelaki itu datang balik, Dato' Iskandar. Dia tinggalkan nomor telepon, katanya ada tawaran kerja untuk awak. Sofia mengambil kertas itu, merenungnya. Ia boleh jadi satu perangkap atau peluang yang dia tunggu-tunggu. Malam itu, dia menelpon. Iskandar menjawab dengan pantas. Sofia, saya tahu awak akan telepon. Beliau terus kepada sasaran. Saya ada syarikat perunding, klien antarabangsa. Saya kehilangan pembantu saya. Saya perlukan seseorang yang tahu banyak bahasa dan boleh tahan tekanan. Gajinya 3 kali ganda daripada apa yang awak dapat di sana. Jantung Sofia berdegup kencang. Iskandar bukan melakukan ihsan. Beliau mempunyai masalah dan Sofia adalah penyelesaian paling berbaloi yang ditemuinya. Tapi ada satu ujian, sambungnya. Hari Jumaat, mesyuarat dengan pelabur Jepun. Awak datang, catat segalanya, beri laporan kepada saya. Kalau awak berjaya, awak diambil bekerja. Saya setuju. Bagus. Saya hantar alamatnya. Jumaat tiba. Sofia membeli pakaian pejabat secara ansuran, belajar istilah perniagaan sehingga lewat malam. Dia sampai ke pejabat Iskandar 15 menit awal. Bangunan itu berdinding kaca, modern. Dia naik dengan gemetar. Iskandar ada di bilik mesyuarat. Serius, klien akan sampai dalam 10 menit. Orang Jepun. Mereka akan bercakap laju. Awak catat semua. Dan beritahu saya apa yang awak faham. Sofia duduk, menarik nafas panjang. Eksekutif Jepun itu masuk. Sut gelap, ekspresi serius. Mesyuarat bermula, dan dalam 5 menit pertama, Sofia menyadari dia tersesat. Mereka bercakap terlalu teknikal, terlalu laju, menggunakan akronim yang tidak pernah dilihatnya, istilah teknologi yang tidak wujud di counter hotel. Perasaan panik mula timbul, ketakutan lama kembali. Bagaimana jika dia tidak cukup bagus? Salah seorang eksekutif memandangnya dan bertanya dalam bahasa Jepun, "Adakah Anda faham apa yang sedang kami bincangkan?" Semua mata tertumpu kepadanya, bilik menjadi sunyi sepi. Kedua-dua eksekutif Jepun itu menunggu jawaban. Iskandar juga memandang Sofia, tegang, seolah-olah berharap Sofia tidak akan mengecewakannya. Sofia menarik nafas panjang. Dia boleh berbohong. Dia boleh berpura-pura faham segalanya, tetapi dia tahu jika dia melakukannya, dia akan tertangkap dalam laporan nanti, dan akan kehilangan bukan sahaja pekerjaan itu, tetapi juga rasa hormat yang baru dimenanginya. Jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeza. Dia memutuskan untuk jujur. Saya faham sebahagian besarnya, jawabnya dalam bahasa Jepun, memandang tepat ke arah eksekutif yang bertanya. Tetapi beberapa istilah teknikal khusus dalam bidang Tuan masih baru bagi saya. Jika Tuan boleh bercakap sedikit perlahan pada bahagian yang penting, saya boleh mengikutinya dengan lebih baik. Eksekutif itu berkedip terkejut, kemudian memandang rakannya di sebelah dan tersenyum. Dia jujur, katanya dalam bahasa Jepun kepada rakannya. Itu jarang berlaku. Eksekutif kedua mengangguk, dan bahasa Jepunnya bagus. Lebih baik daripada penterjemah Amerika yang melayani kami minggu lepas. Iskandar, yang tidak faham apa yang mereka katakan, berkerut dahi. Semuanya oke? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Eksekutif pertama menjawab dalam bahasa Inggris. Ya, kami cuma memuji pembantu baru Anda. Sebutannya sangat baik. Iskandar menjadi tenang, memandang Sofia dengan sesuatu yang nampak seperti rasa bangga. Kalau begitu mari kita sambung. Mesyuarat diteruskan. Kali ini eksekutif itu bercakap sedikit perlahan apabila menggunakan istilah teknikal. Mereka menerangkan dengan lebih jelas dan Sofia berjaya mengikuti. Dia mencatat segalanya. Nama, angka, tarikh, syarat kontrak, kebimbangan, tarikh akhir. Selepas 1,5 jam, mesyuarat tamat. Eksekutif itu bangun, berjabat tangan dengan Iskandar, dan sebelum keluar, salah seorang berpaling kepada Sofia. Senang berkenalan dengan Anda, katanya dalam bahasa Jepun. Saya harap dapat bekerja sama dengan Anda lagi. Sofia tersenyum. Saya juga begitu. Mereka keluar. Pintu tertutup, dan Sofia akhirnya melepaskan nafas yang ditahannya. Iskandar menyandarkan badan di kerusi, meraup wajahnya dan ketawa. Ya Allah, saya berpeluh tadi. Beliau memandang Sofia. Awak buat dengan sangat baik, terutamanya bila awak mengaku tak faham.
Saya ingat saya akan hilang kontrak tadi. Tuan mungkin akan hilang kontrak kalau saya menipu. Iskandar bangun, berjalan ke tingkap. Tahu tak berapa ramai orang yang dah lalui ujian ni dan berpura-pura faham segalanya. Lepas tu bagi laporan yang salah, penuh maklumat rekaan. Beliau berpaling kepadanya. Awak jujur, dan itu lebih bernilai daripada berpura-pura sempurna. Sofia merasakan sesuatu yang lega di dadanya. Jadi saya lulus? Belum lagi. Iskandar kembali ke meja. Saya perlukan laporan itu. Semua yang mereka katakan dalam bahasa Melayu. Boleh secara bertulis atau lisan. Awak pilih. Saya pilih lisan, ia lebih cepat. Kalau begitu, ceritakan. Sofia menyusun notanya dan bermula. Dia bercakap tentang kebimbangan mereka tentang tarik serahan, tentang syarat kualiti, tentang klausa penalti yang ingin ditambah, tentang budget yang dianggap tinggi, dan jangkaan untuk mengurangkan 10% nilai kontrak. Dia bercakap selama 15 menit tanpa henti. Apabila selesai, Iskandar tersenyum. Sempurna, katanya. Awak dapat segalanya, malah butiran yang saya terlepas sebab fokus sangat nak menjawab. Beliau menyilangkan tangan. Awak diambil bekerja. Dan Sofia faham. Ia bukan belas kasihan, ia adalah satu pelaburan. Jantung Sofia berdegup kencang. Betul ke? Betul. Mula hari Isnin, pukul 8 pagi. Beliau mengambil satu fail, mengeluarkan dokumen. Ini kertas kontrak. Baca dengan tenang, tanda tangan dan beri pada saya hari Isnin. Ada apa-apa soalan, hubungi saya. Iskandar tidaklah berubah menjadi lelaki yang sangat baik secara tiba-tiba. Beliau cuma sedar Sofia sangat berguna. Sofia mengambil kertas itu dengan tangan menggigil. Dia hampir tidak percaya, ia benar-benar berlaku. Terima kasih, katanya, suaranya sebak. Terima kasih banyak. Tak perlu terima kasih, awak berhak mendapatkannya. Iskandar kembali ke kerusinya. Dan Sofia, awak perlukan pakaian pejabat, sekurang-kurangnya 3 set untuk seminggu. Syarikat tak bayar, tapi saya boleh dahulukan separuh gaji pertama kalau awak perlu. Saya perlu. Kalau begitu, cakap dengan Carla di lobi sebelum keluar. Dia akan uruskan. Beliau sudah kembali menaip di komputer. Jumpa hari Isnin. Sofia keluar dari bilik itu seperti melayang, singgah di lobi, bercakap dengan Carla, menerima wang pendahuluan, keluar dari bangunan, masih dalam keadaan tidak percaya. Dia mengambil telepon dan menelepon Encik Mansur. Sofia, awak okey? Encik Mansur. Saya dapat. Suaranya sebak. Saya dapat kerja tu. Di hujung talian, suasana sunyi. Kemudian, suara Mansur yang penuh emosi kedengaran. Saya tahu awak akan dapat. Tahniah, Sofia. Tahniah sangat-sangat. Saya kena berhenti dari restoran. Saya tahu, tak ada masalah. Awak layak dapat yang lebih baik. Dia berhenti seketika. Bila awak mula? Isnin ini. Kalau macam tu, nikmati hujung minggu ni, rehat secukupnya dan tunjukkan kemampuan awak di sana. Sofia memutuskan talian. Berdiri di kaki 5, memandang bangunan kaca itu. Semuanya telah berubah. Dalam 1 minggu, hidupnya berubah sepenuhnya. Dan semuanya kerana seorang lelaki sombong yang cuba memalukannya di sebuah restoran. Hujung minggu berlalu pantas. Sofia membeli pakaian, mengemas rumah, membayar bil tertunggak, dan tidur nyenyak buat kali pertama dalam beberapa bulan. Isnin tiba, dia bangun awal, bersiap dengan teliti, dan sampai di pejabat 15 menit sebelum pukul 8. Carla menyambutnya dengan senyuman dan menunjukkan meja barunya. Ia berhampiran dengan bilik Iskandar, lengkap dengan komputer, telepon, dan timbunan kertas yang menunggu. Ada apa-apa? Panggil saja saya, kata Carla, dan beredar menghidup. Sofia duduk, menghidupkan komputer, melihat sekeliling. Segalanya nampak tidak nyata. Iskandar muncul pada pukul 8.30 dengan kopi di tangan. Selamat pagi. Tidur nyenyak? Nyenyak. Bagus, sebab hari ini akan jadi sibuk. Beliau menyerahkan satu senarai. Ini klien yang awak kena hubungi hari ini. Kebanyakannya cakap Inggris, tapi ada 2 orang Jerman dan seorang Perancis. Jadualkan mesyuarat untuk minggu ni, sahkan masa dan hantar email pada saya. Sofia mengambil senarai itu. 9 nama, 9 panggilan antarabangsa. Boleh selesaikan sebelum petang? Boleh. Dan dia berjaya melakukannya. Menghubungi semua orang. Berbual dalam 3 bahasa berbeza. Menjadualkan 6 mesyuarat. Menyelesaikan 3 masalah zon waktu. Dan pada akhir hari, menghantar laporan lengkap kepada Iskandar. Beliau membalas dalam masa 2 minit. Kerja yang cemerlang. Boleh balik rumah. Sofia menutup komputer, mengambil bagnya dan keluar melalui lift. Dia melihat bayangannya sendiri di cermin. Dia penat, tetapi bahagia. Minggu-minggu berikutnya sangat mencabar. Mesyuarat, panggilan, terjemahan, perjalanan singkat.
Sofia belajar dengan pantas dan mula menyukai renta itu. Iskandar seorang yang tegas tetapi adil. Dan lama-kelamaan, hubungan mereka menjadi satu perkongsian profesional. 3 bulan kemudian, Sofia sudah mula memimpin mesyuarat sendirian. Syarikat itu nampak besar, tetapi hidup atas beberapa kontrak utama. Dan Sofia belajar dengan cepat jika satu kontrak jatuh, seluruh struktur akan goyah. Pada suatu petang Selasa, seorang klien Jerman menelepon dengan marah. Kontrak lewat, tarikh akhir terlepas, mengancam untuk membatalkan segalanya. Iskandar sedang dalam perjalanan kerja. Sofia menjawab, berbual dalam bahasa Jerman selama 40 menit, menenangkan klien, merundingkan semula tarikh akhir, dan menyelamatkan kontrak itu. Apabila Iskandar pulang, seluruh pasukan bercakap mengenainya. Sofia selesaikan sendiri, sangat hebat. Beliau memandang Sofia dan tersenyum. Saya tahu awak boleh. Buat kali pertama dalam beberapa tahun, Sofia merasa dia telah menemui tempatnya. Namun 2 minggu kemudian, pada hari Kamis, sesuatu berlaku. Iskandar masuk ke pejabat dengan ekspresi pelik serius dan bimbang. Beliau memanggil Sofia ke biliknya dan menutup pintu. Saya perlu beritahu awak sesuatu, katanya sambil duduk. Dan awak mungkin takkan suka. Sofia merasa perutnya memulas. Apa dia? Iskandar menarik nafas panjang. Ingat tak kali pertama saya jumpa awak di restoran? Ingat, saya bukan berada di sana secara kebetulan. Beliau menunduk. Kawan saya pernah bekerja di Hotel Seri Vista. Dia beritahu saya tentang seorang petugas kaunter yang hebat, fasih, banyak bahasa. Dia kata petugas itu hilang kerja bila hotel ditutup. Iskandar mengangkat muka. Saya jadi ingin tahu. Saya cari di mana awak berada. Saya dapat tahu awak di restoran itu dan saya pergi ke sana untuk sahkan kalau itu benar-benar awak. Darah Sofia terasa sejuk, dan kemudian saya melampaui batas. Beliau meraup rambutnya. Niat asal cuma nak tengok kalau itu awak, tapi ego saya menguasai diri. Saya nak nampak lebih hebat. Saya cakap bahasa Jerman. Saya jadi biadab, saya jadikan awak sasaran. Beliau merenungnya. Dan saya benar-benar menyesal. Sofia menyilangkan tangan. Apa tuan mahu saya buat dengan maklumat ni? Tak ada apa-apa. Saya cuma mahu awak tahu. Beliau bangun. Kalau awak nak berhenti, saya faham. Saya akan beri surat sokongan, bayar pampasan, apa saja yang awak mahu. Sofia memandangnya. Kemarahan masih ada, tetapi ada sesuatu yang lain, kefahaman. Kerana pada akhirnya, ia telah membuahkan hasil. Dia berada di situ, mempunyai kerja yang layak, menggunakan kemahirannya, dan sedang berkembang. Jika Iskandar tidak melakukan itu, mungkin dia masih melayani meja di restoran. Saya tidak akan berhenti, katanya. Akhirnya, Iskandar berkedip terkejut. Tapi tuan berhutang dengan saya. Beliau tersenyum lega. Saya berhutang banyak, jadi mari kita mulakan dengan kenaikan gaji. Iskandar ketawa. Setuju. Dan begitulah Sofia menyadari bahwa kadang-kadang situasi terburuk membawa kita ke tempat terbaik. Namun cerita ini belum berakhir. 6 bulan berlalu sejak Sofia mula bekerja dengan Iskandar. Rutinnya padat, tetapi dia suka. Dia bangun awal, sampai ke pejabat sebelum orang lain, menguruskan jadwal, menjawab panggilan antarabangsa, menyertai mesyuarat penting. Gaji itu membolehkannya melunaskan semua hutang, sewa dibayar tepat masa, bil diselesaikan, peti sejuk penuh, malah dia mampu membeli pakaian baru tanpa ansuran. Hubungan dengan Iskandar juga berubah kepada kepercayaan mutlak. Beliau menghormati kerja Sofia, dan Sofia menghormati kejujurannya walaupun ia datang lambat. Namun suatu pagi Selasa, segalanya berubah lagi. Iskandar masuk ke pejabat dengan wajah serius, melewati meja Sofia tanpa teguran dan terus masuk ke biliknya. Pintu dihempas, Sofia berkerut dahi. Ini tidak normal. 15 menit kemudian, beliau memanggil, Sofia, masuk sini. Dia masuk. Iskandar duduk di kerusi, merenung skrin komputer dengan wajah ketat. Duduk, katanya, tanpa memalingkan muka. Ada sesuatu yang berlaku. Iskandar akhirnya memandangnya. Syarikat dalam masalah keuangan. Perut Sofia memulas. Masalah apa? 2 kontrak besar dibatalkan. Klien tarik diri pada saat akhir. Dan kita ada perbelanjaan tetap yang tinggi. Beliau meraup wajah dengan tangan. Saya kena potong kos, kurangkan kaki tangan. Tuan nak berhentikan saya? Tak. Iskandar menjawab pantas. Tak, awak sangat penting. Tapi saya kena berhentikan 3 orang pentadbiran dan kurangkan gaji sementara. Sofia merasa lega bercampur rasa bersalah. Berapa pemotongan itu? 20% untuk 3 bulan. Lepas tu kita nilai semula. 20%. Sofia membuat kira-kira mental. Masih boleh membayar bil, tetapi akan menjadi sangat sempit. Baiklah, katanya. Saya faham.
Iskandar memandangnya dengan rasa syukur. Terima kasih, Sofia. Beliau mengumumkan berita itu kepada pasukan petang itu. Sofia keluar dengan hati yang berat. 20% kurang selama 3 bulan. Dia perlu bertahan. Minggu seterusnya, keadaan menjadi lebih buruk. Satu lagi kontrak jatuh. Iskandar terpaksa memberhentikan 2 orang lagi. Suasana pejabat menjadi tegang. Semua orang bimbang akan menjadi mangsa seterusnya. Sofia bekerja 2 kali ganda kuat. Mengambil alih tugas orang lain. Pulang lewat, membawa kerja balik ke rumah, melakukan apa saja untuk membantu. Tetapi ia tidak mencukupi. Pada suatu pagi Sabtu, Iskandar meneleponnya. Sofia, saya perlu bercakap dengan awak. Datang ke pejabat sekarang. Sofia sampai setengah jam kemudian. Bangunan itu kosong dan sunyi. Dia naik ke tingkat 12 dan menemui Iskandar di biliknya, dikelilingi kertas kerja. Duduk, katanya. Suaranya kedengaran sangat letih. Apa yang berlaku? Iskandar menarik nafas panjang. Syarikat takkan dapat bertahan. Saya terpaksa tutup. Dunia Sofia seolah-olah terhenti. Apa? Tuan nak tutup? Saya tak ada duit lagi untuk teruskan. Hutang terlalu besar dan klien tak kembali. Beliau memandangnya dengan mata yang merah. Saya akan tutup pada hujung bulan. Masalahnya bukan pada tempat itu. Ia sentiasa perkara yang sama. Tiada siapa percaya padanya. Dan apabila ada yang percaya, dunia pula runtuh. Sofia merasa seperti ditumbuk. Tapi macam mana dengan kami? Pekerja? Saya akan bayar semua yang saya hutang. Hak pekerja. Semua akan diselesaikan secara betul. Tapi lepas tu, semuanya habis. Beliau meraup rambutnya. Maafkan saya, Sofia. Saya dah cuba sehabis baik. Sofia terdiam, memproses segalanya. 6 bulan. Hanya 6 bulan dan kini ia berakhir. Dan, Tuan, apa Tuan akan buat? Saya akan kerja sebagai perunding bebas. Ambil projek kecil. Mula dari bawah. Beliau memandangnya. Tapi saya tak dapat bawa awak sekali. Saya tak mampu bayar gaji tetap sekarang. Sofia menelan kepahitan itu. Saya faham. Tapi saya ada sesuatu untuk ditawarkan kepada awak. Iskandar mengambil satu kad nama di meja dan menyerahkannya. Ini kenalan saya, Mr. David Tan. Dia ada syarikat terjemahan dan interpretasi yang besar dan serius. Saya dah bercakap tentang awak padanya. Sofia memandang kad itu. Global Translations. Dia mahu temu duga awak, sambung Iskandar. Saya ceritakan tentang kemahiran awak, bahasa yang awak kuasai. Dia sangat berminat. Bila? Isnin ini, pukul 10 pagi. Alamat ada di belakang kad. Iskandar bangun, berjalan ke tingkap. Sofia, awak sangat bagus. Mana-mana syarikat akan beruntung dapat awak. Jangan lepaskan peluang ini. Sofia menyimpan kad itu ke dalam beg. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Ini perkara paling kecil saya boleh buat selepas segalanya. Isnin tiba. Sofia gementar. Dia memilih pakaian terbaiknya. Sampai 15 menit awal, syarikat Mr. David Tan lebih kecil dari pejabat Iskandar, tetapi nampak sangat tersusun. David Tan masuk 5 menit kemudian. Seorang lelaki lingkungan 50-an, berambut kelabu, berkaca mata bingkai halus, dan senyuman mesra. Sofia, kan? Beliau menghulurkan tangan. Sila duduk. Dia membuka fail. Iskandar banyak puji awak. Dia kata awak cakap 7 bahasa, berpengalaman dengan klien antarabangsa, dan sangat profesional. Dia terlalu baik. Dia jarang puji orang tanpa sebab. David tersenyum. Ceritakan pada saya tentang perjalanan awak. Macam mana belajar banyak bahasa? Sofia bercerita tentang hotel, tentang pelancong, tentang belajar di kaunter, tentang kesilapan, tentang restoran, dan tentang Iskandar. David mendengar dengan teliti. Apabila selesai, beliau menutup fail. Sangat mengagumkan. Beliau menyilangkan jari di atas meja. Sekarang saya perlu jujur dengan awak tentang jawatan ini. Sofia merasa gementar. Jawatan ini adalah penterjemah junior, bukan eksekutif seperti dengan Iskandar. Gajinya lebih rendah, dan awak akan mula dengan terjemahan bertulis sebelum menyertai mesyuarat fizikal. Beliau merenungnya. Ini satu langkah ke belakang, sekurang-kurangnya buat permulaan. Tapi dengan masa, awak boleh berkembang. Syarikat ini sedang berkembang. Sofia memproses maklumat itu. Gaji lebih rendah, jawatan lebih bawah, mula semula. Tetapi ia adalah satu peluang, satu-satunya peluang yang ada sekarang. Berapa gajinya? Tanyanya. David menyebut angka itu. Ia 40% lebih rendah daripada gaji asal dengan Iskandar. Sofia menarik nafas panjang. Masih boleh hidup, walaupun susah. Ia bermaksud melangkah ke belakang lagi. Tetapi adakah dia mahu kembali menjadi halimunan? Bila Tuan perlukan jawapan, hari ini kalau boleh.
Saya perlukan seseorang mula minggu depan. Sofia memandang tangannya, berpikir tentang bil, sewa, peti sejuk yang penuh, dan berpikir tentang restoran, tentang melayani meja semula, tentang menjadi halimunan semula. Saya terima, katanya. David tersenyum. Bagus, selamat datang ke pasukan. Beliau bangun dan berjabat tangan. Isnin depan, pukul 8 pagi, bawa dokumen untuk kontrak. Sofia keluar dengan perasaan bercampur baur lega, kecewa, harapan, dan takut. Dia menelepon Iskandar. Beliau menjawab pada deringan pertama. Macam mana? Saya dapat. Mula minggu depan. Saya tahu awak akan dapat. Suaranya kedengaran benar-benar gembira. Tahniah, Sofia. Terima kasih untuk segalanya. Tak, terima kasih kepada awak kerana bertahan dengan syarikat saya sampai akhir. Begitulah Sofia mula membina semula hidupnya. Sekali lagi, kerana kadang-kadang hidup tidak memberi peluang yang sempurna, hanya peluang yang ada, dan terpulang kepada kita untuk menerimanya atau tidak. Dia menerimanya. 4 bulan di syarikat David. Kerja teknikal, terjemahan dokumen. Stabil tetapi tidak mencabar. Suatu hari Kamis, David memanggilnya. Esok ada mesyuarat penting. Klien Eropah. Hotel Sri Vista. Saya perlukan awak. Sofia tergamam. Hotel Sri Vista, tempat segalanya bermula. Pada hari Jumaat, dia sampai awal. Hotel itu telah dibuka semula dengan pemilik baru. Semuanya diubah suai. Dia naik ke bilik mesyuarat, masuk dan melihat Dato' Iskandar. Beliau sedang berbual dengan seorang eksekutif Jerman. Apabila melihat Sofia, matanya terbeliak. Sofia? David nampak keliru. Korang kenal? Dia pernah bekerja dengan saya, kata Iskandar. Pembantu terbaik saya. Mesyuarat berjalan lancar. Sofia menterjemah dengan sempurna. Apabila selesai, David keluar untuk menjawab panggilan. Tinggal mereka berdua sahaja. Awak sihat? Tanya Iskandar. Sihat. Tuan pula? Lebih baik. Saya tutup syarikat tu, tapi dapat klien baru yang bagus. Saya mula semula. Beliau menarik nafas panjang. Sofia, saya datang sini sebab saya tahu awak akan ada di sini. Sofia berkerut dahi. Macam mana? David beritahu saya tentang penterjemah yang hebat. Saya tanya namanya. Beliau mengeluarkan kertas dari file. Saya ada tawaran. Rakan kongsi. 20% pegangan syarikat baru saya. Gaji lebih baik. Perkongsian keuntungan. Sofia mengambil kertas itu dan membacanya. Ia serius. Kenapa saya? Sebab awak yang terbaik dan sebab saya percayakan awak. Beliau memandang matanya. Saya salah dulu, tapi saya dah belajar. Sofia berfikir tentang restoran, tentang penghinaan, tentang permulaan semula, tentang segalanya. Saya perlu berfikir. Iskandar mengangguk dan keluar. Sofia berdiri di lobi hotel, memandang ke langit, mengambil teleponnya. Saya terima, katanya apabila Iskandar menjawab, tapi dengan satu syarat. Jangan pernah uji saya lagi. Setuju. Selamat kembali, rakan kongsi. Sofia tersenyum. Ia bukan nasib. Ia adalah ketabahan apabila semua orang menjangkakan dia akan menyerah kalah. 6 bulan kemudian, syarikat baru itu berfungsi dengan baik. Pejabat moden, kontrak yang bagus, dan Sofia kini seorang rakan kongsi mendapat pengiktirafan yang selayaknya. Jangan sesekali memandang rendah pada seseorang berdasarkan tempat di mana dia berada, kerana tempat itu mungkin bukan pilihannya, tetapi satu fasa. Dan setiap fasa akan berakhir, terutamanya apabila Anda memutuskan bahawa ia sudah berakhir.